Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 3 iaitu keselamatan dengan unit 7 keselamatan di rumah. Tajuk kita pada hari ini ialah keselamatan rumah panjang di Sarawak. Kemahiran yang akan kita beri perfokusan hari ini ialah kemahiran membaca. Halaman 43 buku teks anda dan di SKP kita ialah 2.2.1 dalam kurungan 1 yakni membaca, memahami dan mengecam maksud kosa kata. Baiklah, kita lihat pula objektif pelajaran kita. Jadi pada hari ini selepas selesai sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat membaca, memahami dan mengecam maksud kosa kata. Kriteria kejayaan, cikgu harap pada akhir sesi PDPR ini juga murid-murid dapat menyenaraikan maksud 7 daripada 11 kosakata dengan betul dan tepat. Mari kita beralih ke slide seterusnya. Baik, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks masing-masing. Sila buka buku teks kamu pada halaman 43. Baik, inilah petikan yang akan kita pelajari hari ini. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia ya. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan rumah panjang di Sarawak ataupun apakah maksudnya rumah panjang. Baik, tahukah kamu bahawa rumah panjang hanya terdapat di negeri Sarawak? Baik, di sini cikgu beri gambaran ringkas ya. Gambar rumah panjang di Sarawak, kamu boleh lihat. Ini adalah satu bentuk rumah panjang tradisional yang terdapat di negeri Sarawak. Binaan rumah panjang ni dia ada banyak tiang ya. Kalau boleh nampak kat sini ada banyak tiang ya. Tak tahulah ada berapa tapi memang banyak tiangnya. Kemudian binaan rumah ni atapnya diperbuat dari daun rumbia. Daun rumbia manakala dindingnya terdiri dari buluhnya. Buluh yang dianyam. Ini bentuk rumah panjang asli atau tradisional di Sarawak. Kalau dapat tengok di mana binaan ni digunakan kayu-kayu yang bulat-bulat ataupun buluh yang disusun dengan rapi. Ini rumah panjang tradisional yang asli. Ini bahagian ruang di dalam rumah panjang tersebut. Kalau awak dapat lihat kat sini, ruangan ni agak luas dan lapang. Di sebelah kanan cikgu ni yang tak berapa nak nampak adalah bilik-bilik dalam rumah panjang. Tapi gambaran yang cikgu bagi ni agak moden sikit ya. Kalau boleh nampak ni ada lampu-lampu Kalimantan di bahagian bumbung rumah panjang di bahagian dalam ni ya. Ini binaan rumah panjang tradisional. Ya. Kalau dari luarannya kita dapat lihat rumah panjang tradisional di Sarawak. Baik, kita tengok slide seterusnya. Ini ialah rumah panjang juga ya. Tapi rumah panjang ni sudah dimodernkan. Kenapa cikgu kata sudah dimodernkan? Sebab kalau tengok bahagian atapnya atau bumbungnya telah diubah suai. Tak lagi menggunakan daun rumbia, tapi cikgu rasa ini genting atau asbestos ya, maksudnya telah diperbaharui dan di-upgrade. Okey, kalau awak dapat tengok kat sini pun tak ada dah buluh-buluh ya. Dia lebih menggunakan kayu
Dan ada setengahnya rumah panjang ini dia gunakan konkrit sekarang, tapi cikgu tak ada gambar dekat sini. Dia gunakan simen atau konkrit sebab dia sesuai dengan peredaran zaman. Dia telah dibaik pulih dan diperbaharui demi keselesaan penghuni di rumah panjang ini. Itu gambaran di luar. Baik, yang ni pula gambaran di dalam, di mana rumah panjang ini dah dimodernkan. Kalau boleh lihat, bahagian silingnya pun telah menggunakan siling kapur, cikgu rasa. Nampak moden, nampak cantik dengan lampu-lampu dan ada kipas juga, cikgu rasa lampu-lampu ni memenuhi sepanjang ruang bahagian serambi rumah panjang. Kalau dapat lihat di sebelah ni, sebelah kanan sini ada bilik-bilik. Di bahagian tengah ni ruang tamu ya, atau serambi rumah ni biasanya tempat penghuni-penghuni rumah panjang ini berkumpul ya. Bila nak berbual-bual atau mengadakan aktiviti-aktiviti rumah panjang. Masing-masing ada bilik sendiri ya. Untuk satu bilik ni satu keluarga. Ini gambaran ringkas mengenai rumah panjang di Sarawak. Rumah panjang yang kini ya, yang tradisional tu dah tak ada dah, kebanyakannya telah diperbaharui dan mungkin ada yang ini papan tapi ada yang lebih moden lagi menggunakan konkrit. Itu serba ringkas mengenai gambaran rumah panjang ya. Cikgu harap murid-murid faham sekarang apakah yang dimaksudkan dengan rumah panjang. Baiklah, kita beralih ke slide seterusnya. Dalam slide ini, kita akan membaca secara ringkas mengenai keselamatan rumah panjang. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dan boleh mengikuti cikgu dan baca bersama-sama. Nabila dan keluarganya melawat ke kampung budaya di Santubong, Sarawak. Semasa di sana, mereka dapat melihat pelbagai rumah tradisional masyarakat Sarawak. Nabila tertarik akan keunikan rumah panjang suku kaum Iban yang dilawati. Baik, petikan ini menunjukkan secara ringkasnya di mana Nabila dan keluarganya melawat ke Santubong, Sarawak. Ya, di sana ada binaan rumah panjang. Cuba kita lihat apa yang dibualkan ni ya. Baiklah. Cik, mengapakah rumah panjang bertiang tinggi? Baik, awak nampak ya, Nabila tanya, kenapa rumah panjang ni tiangnya tinggi? Dan rumah panjang yang dilawati oleh Nabila dan keluarganya terletak di Santubong, Sarawak. Ya. Rumah panjang ni ada banyak ya, ada suku kaum Iban, ada suku kaum-kaum Memputera yang lain pun ada. Tapi yang dilawati oleh Nabila ini kaum Iban. Kita lihat petikan seterusnya sambungannya ya. Tadi Nabila ada cakapkan kenapa, dia tanya kenapa rumah panjang ini bertiang tinggi. Mari kita lihat petikan ini seterusnya ya. Baik, inilah jawapan yang diberikan oleh penghuni rumah panjang itu yang menyambut Nabila dan keluarganya. Kita tengok sama-sama ya. Oh, rumah panjang tradisional masyarakat Iban memang bertiang tinggi. Tiang tinggi ini antara ciri keselamatan pada rumah panjang. Tiang yang tinggi dapat mengelakkan rumah panjang ditenggelami banjir kerana kebanyakan rumah dibina berhampiran dengan sungai. Rumah panjang bertiang tinggi juga adalah untuk menghalang serangan binatang buas. Selain itu, pada zaman dahulu, rumah panjang yang bertiang tinggi juga berfungsi untuk melindungi rumah daripada serangan musuh. Untuk pengetahuan semua, tangga rumah panjang juga mempunyai ciri-ciri keselamatan. Tangga diperbuat daripada sebatang kayu sahaja.
Musuh yang menyerang terpaksa menaiki tangga seorang demi seorang. Hal ini memudahkan penghuni untuk mempertahankan diri. Baiklah, rumah panjang ini seperti mana yang telah kita lihat tadi mempunyai tiang yang banyak. Satu, tiangnya banyak untuk menyokong rumah tersebut. Biasanya dalam satu-satu rumah panjang itu terdapat banyak keluarga. Jadi ada banyak bilik ya dalam rumah panjang tadi cikgu ada nyatakan terdapat banyak bilik. Boleh jadi 20 ke 40 buah keluarga tinggal di sebuah rumah panjang. Ada banyak bilik, jadi perlu tiang yang banyak supaya rumah tu binaannya kukuh. Binaan rumah panjang juga terdapat banyak tiang. Sebab apa? Sebab rumah panjang ini biasanya didirikan di tepi-tepi sungai. Kenapa didirikan di tepi sungai? Untuk memudahkan penghuni rumah panjang itu pergi dari satu tempat ke satu tempat dengan menggunakan sungai sebagai pengangkutan. Dahulu tak ada pengangkutan darat ni ya. Jadi nak pergi ke satu tempat dengan satu tempat yang lain untuk mencari makanan atau sebagainya terpaksa menggunakan perahu. Ya, perahu atau sampan. Jadi rumah panjang tu biasanya terletak di tepi sungai. Awak harus tahu ya, kalau terletak di tepi sungai bermakna mudah berlaku banjir. Jadi tiangnya tinggi supaya rumah itu tidak dimasuki air. Baik, selain dari tidak dimasuki air, rumah panjang ni juga binaannya tinggi supaya tidak ada berlakunya ataupun supaya menghalang serangan binatang buas. Jadi binatang buas ni tak nak serang pun tak boleh sebab binaan rumah tu tinggi. Jadi kalau nak naik ke pun ambil masa. Begitu juga kalau ada orang jahat yang hendak menceroboh ke kawasan rumah panjang. Jadi binaan tangganya satu sahaja, sebatang kayu sahaja dan muat-muat untuk seorang je naik. Ya. Jadi benda ni musuh akan ambil masa yang lama untuk naik rumah panjang dan memberi persiapan awal pada penghuni untuk bersedia untuk menghadapi musuh. Demikian tadi penerangan yang seberingkas mengenai ciri-ciri keselamatan yang terdapat di rumah panjang. Awak harus fahami maksud-maksud ciri-ciri keselamatan ini. Maksud-maksud perkataan biru ini selepas cikgu terangkan tadi, cikgu harap jelas ya supaya awak dapat memberi maksud bagi setiap perkataan ini. Nak buat macam mana? Okey, kita semak slide seterusnya. Baik. 2.2.1 ini adalah aktiviti yang perlu awak lakukan selepas kita membaca teks tersebut ya. Membaca dan mengenal pasti maksud kosa kata. Di sini cikgu sudah menyenaraikan perkataan-perkataan biru itu. Cikgu dah senaraikan kat sini ada 11 semuanya. Dan contoh yang pertama kosa kata mengelakkan bermaksud menghindari. Apa yang perlu awak lakukan ialah awak cuma perlu mencari maksud bagi setiap perkataan ini. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Jadi carilah di dalam kamus. Kamus bahasa Melayu. Kalau sekarang ni susah, cikgu kamus mana ada orang pakai, orang beli? Ada. Gunakan kamus digital ya. Kamus digital ni awak boleh cari awak boleh melayari internet untuk mencari maksud-maksud perkataan ini. Awak cuma perlu cari maksud perkataan ini sahaja. Lepas itu buat apa cikgu? Okey, lepas itu buat macam ini dalam buku panjang. Ya. Yang ini kena buat dalam buku panjang yang sebelumnya telah awak buat. Ingat, tulis tarikh hari ini. Tajuknya hari ini keselamatan di rumah panjang di Sarawak.
dan tarikh hari ini. Tuliskan aktiviti 1, membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Jadi salin semula dalam bentuk jadual seperti ini dan tuliskan maknanya di sebelah sini, sebelah kanan. Itu saja tugasan awak dalam buku panjang. Dah habis ke cikgu? Belum habis lagi. Ada tambahan lagi. Sebabnya latihan hari ini agak mudah, jadi ada sedikit tambahan yang perlu awak lakukan. Semak slide cikgu seterusnya. Satu lagi tambahan, awak perlu melengkapkan latihan yang sama. Ya, cuma tajuk yang agak berlainan. Tajuknya ialah hati-hati membantu. Babak 1, Alia dan abangnya Azim membantu ibu mereka menghidangkan makanan. Baik, kemudian ibu kata apa? Hati-hati Alia, mangkuk sup yang ibu bawa ini masih panas. Alia jawab, baiklah ibu, usah ibu risau. Awak perasan tak risau ni di-highlightkan atau di-boldkan, warnanya agak pekat. Saya akan berhati-hati. Ibu boleh meletakkan mangkuk sup itu di atas pelapik ini. Ya, mengapakah ibu memakai sarung tangan tebal? Okey. Baik, cikgu rasa cikgu tak perlu baca. Sebab apa? Awak boleh baca sendiri. Apa yang cikgu nak awak buat ialah di bahagian bawah ini, buku aktiviti ya, halaman 48 di bahagian bawah ini ada disenaraikan 10 perkataan. Jadi, awak perlu cari maksud bagi perkataan tersebut dengan menggunakan kamus. Tak kiralah kamus apa pun, tapi cikgu bagi pilihan kepada awak. Kalau sekiranya awak tidak mempunyai kamus, awak layari saja internet dan cari je maksudnya di sini. Sekarang ni zaman moden, ya, zaman canggih, semuanya di hujung jari. Ingat, semuanya di hujung jari. Jadi gunakan hujung jari awak ini, ya, gunakan hujung jari awak ni, jari mana? Okey, untuk mencari jawapan bagi semua kosakata yang telah awak pelajari hari ini dengan tajuk Rumah Panjang di Sarawak, dan juga cari juga makna kosakata yang terdapat dalam buku teks halaman 48 ini.